Astagfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu lil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dikasihi Tuan Pengerusi yang berusaha saf-saf kepimpinan para ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan, diberikan kita ruang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan sementara kita menunggu kedatangannya solat fardu isyak, kita diberikan lagi kesempatan untuk berada di dalam taman-taman syurga ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita bersama-sama, iaitu untuk bersama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terlambat bagi ana ucapkan kullu am wa antum bi khair, selamat hari raya Aidul Fitri, maaf zahir batin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pengajian kita pada malam ini yang bertajuk mengapakah malaikat maut ditugaskan mencabut nyawa, yang mana di dalam muka surat 48, di dalam hadis, di dalam hadis lain, tuan-tuan boleh lihat di dalam hadis lain, perenggan di dalam hadis lain pula disebutkan. Baik, bagi memberkati lagi pertemuan kita dan pengajian kita pada malam ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain pula disebutkan bahawa semasa tanah diambil untuk diciptakan Nabi Adam alaihi salam, bumi berkata, wahai Tuhanku, Engkau jadikan 7 petala langit tanpa engkau kurangkan sesuatu pun daripadanya. Dan engkau jadikan daku tetapi engkau kurangkan sesuatu daripadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, demi ketinggian dan kebesaranku, sesungguhnya aku akan kembalikan mereka kepadamu yang baik dan yang jahatnya. Maka sembah bumi dikatakan, demi ketinggian dan kebesaranmu, sesungguhnya aku akan menyeksa semua orang yang menderhaka. Kemudian diserunya segala air di bumi yang masin, tawar, manis dan pahitnya.
Dengan air itulah dibersihkan tanah kejadian Adam alaihissalam. Dan didirikan dia iaitu Adam selama 40 tahun tanpa dimasukkan nyawanya. Dalam masa itu malaikat lalu dan berhenti melihat lembaga Adam alaihissalam. Maka tuan-tuan, sebab itu bila mana kita melihat iaitu ciptaan manusia itu, iaitu pada awalnya itu ciptaan Nabi Adam alaihissalam selama 40 tahun. Bolehkah Allah Subhanahu wa taala menciptakan terus diberikan nyawa kepada Nabi Adam alaihissalam? Boleh. Tetapi iaitu bagi memuliakan iaitu manusia. Ia dikatakan bagi memuliakan manusia, bagi nak menyempurnakan sesempurnanya manusia itu. Sebab itu bila mana kita lihat di sini diserunya segala air di bumi yang masin, tawar, manis dan pahitnya bercampur aur, dijadikan iaitu Nabi Adam alaihissalam selama 40 tahun. Barulah dimasukkan nyawa Nabi Adam alaihissalam. Sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, Tuhan kita tidak menjadikan kejadian yang lebih elok daripada makhluk ini, iaitu manusia, iaitu kita lah tuan-tuan. Kemudian iblis lalu dan berhenti di hadapan lembaga Adam alaihissalam, dipukulkan tangannya pada tubuh Nabi Adam alaihissalam. Dan terdengarlah bunyi salah-salah, iaitu bunyi tanah yang sangat kering yang sudah ditapakan. Maksudnya dibekukan. Dijadikan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan iaitu daripada debu-debu tanah. Kemudian dibekukan Nabi Adam alaihissalam iaitu daripada tanah tersebut. Punyalah tak puas hati iblis ni tuan-tuan. Syaitan ni tidak berpuas hati dengan lembaga Adam alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh iblis? Jika makhluk ini lebih daripadaku, nescaya aku tidak akan taatkannya. Dan jika engkau lebihkan dia, nescaya aku akan binasakannya. Dia ini berasal daripada tanah, sedangkan aku berasal daripada api. Allahu Akbar. Punya tak berhati, tidak berpuas hatinya, diketuk-ketuk, dipukul-pukulnya, iaitu makhluk iaitu yang bernama manusia itu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebab itu janji-janji yang diminta oleh siapa, iaitu diminta oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memanjangkan umurnya. Sebab itu ada riwayat mengatakan sehingga 3000 tahun, 4000 tahun dipanjangkan umur iblis syaitan ini supaya ia dapat mengganggu gugat keimanan manusia itu. Sebab itu ada kalanya bila mana kita ini melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya apa, iaitu gangguan-gangguan. Adanya iaitu bila mana terasa berat saja untuk bersama-sama untuk menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala, terasa berat sahaja tuan-tuan. Tapi bulan Ramadan penuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini dia dikatakan bahawa apa? Dia tu bila mana dalam keadaan bulan Ramadan orang itu berebut-rebut untuk menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikatakan surau melawati ni tuan-tuan sampai satu bulan Ramadan penuh, alhamdulillah. Habis-habis bulan Ramadan tak tahulah ke mana tuan-tuan. Wallahu a'lam. Baik, ada pendapat yang mengatakan bahawa iblislah yang diperintahkan mengambil tanah di bumi untuk dijadikan Adam alaihissalam. Kemudian bumi berkata kepada iblis, aku mohon perlindungan Allah daripadamu. Tetapi iblis mengambil juga tanah itu dan dibawa naik ke hadrat Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, bukankah bumi telah memohon perlindungan dengan namamu daripadamu? Jawab apa yang dikatakan oleh iblis. Iblis kata apa? Benar, hai Tuhanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, demi ketinggianku sesungguhnya akan aku jadikan daripada tanah yang engkau bawa ini makhluk yang akan menjauhkan engkau, iaitu yang akan menjauhkan engkau. Maka tuan-tuan, inilah iaitu kejadian-kejadian Nabi Adam alaihissalam.
yang berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam, bila mana kita melihat kejadian Nabi Adam alaihissalam selama 40 tahun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan roh nyawanya kepada siapa, iaitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka tuan-tuan, sebab itu bila mana kita ini berada di alam dunia yang fana ini, penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran. Maka tuan-tuan, sebab itu apa yang perlu berada di dalam diri kita, apa yang perlu ada di dalam diri kita ini tuan-tuan, iaitu istiqamah terhadap diri kita untuk melakukan amalan, maknanya amalan yang perlu kita ada, iaitu perubahan-perubahan terhadap diri kita. Mungkin ada yang baik, nak jadi lebih baik lagi. Bagaimana cara-caranya tuan-tuan? Yang pertama adalah ilmu. Ada ilmu, barulah dikatakan boleh berlaku perubahan-perubahan terhadap seseorang itu. Contohnya, ia ingin melakukan apa, iaitu satu-satu amalan. Tak ada ilmu, dia tak boleh nak buat. Ini contohnya. Maka contohlah paling mudah kita lihat tuan-tuan, seseorang yang nak melakukan ibadah, contoh solat tahajud, dia mesti tahu, seseorang itu mesti tahu tentang kelebihan solat tahajud. Kenapa dia buat solat tahajud? Sebab itu ada ilmu. Bila mana ada ilmu, barulah mereka itu ada ingin melakukan apa, iaitu ingin melakukan satu-satu amalan tersebut. Yang keduanya, adanya himmah. Himmah apa maksud dia? Iaitu kesungguhan. Kesungguhan terhadap ilmu, terhadap diri. Maknanya tuan-tuan, sebab itu kesungguhan. Kalau contoh orang itu ada ilmu tapi tak ada kesungguhan, tak jadi juga. Maknanya kesungguhan mereka itu untuk melakukan ibadat tersebut. Dia dah tahu dah tentang solat tahajud, dia tahu kelebihan-kelebihan tahajud. Contohnya, bila mana dia dah melakukan di dalam bulan Ramadan, mereka itu mentarbiah diri mereka, kemudian dibawa di dalam bulan-bulan yang lain, maka tuan-tuan dia tahu kelebihan tersebut. Maka tersemat di dalam dirinya tuan-tuan, dia kata apa? Aku nak buat, maknanya bukan sahaja dalam bulan Ramadan, tetapi aku nak bawa kepada bulan-bulan yang lain. Maknanya tuan-tuan, ini dikatakan ada kesungguhan, iaitu kesungguhan yang tinggi. Maknanya bukan sahaja berkata-kata di dalam hati mereka sekadar apa, iaitu sekadar hanya di mulut saja, hanya di hati saja, tetapi tidak ada kesungguhan yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah tersebut. Dan yang ketiganya tuan-tuan, perlu ada dorongan, sokongan. Kalau tak ada dorongan, tak ada sokongan, tak jadi juga. Maksudnya tuan-tuan, kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang memberi sokongan. Contoh dia kata tuan-tuan, sentiasa pergi kuliah kan, pada waktunya tuan-tuan, dapat ilmu, belajar tuan-tuan. Sebab itu bila mana kita ini belajar tuan-tuan, kita tiap-tiap hari belajar, tidak semestinya kita ini dapat 100%. Walaupun kita tak dapat 100%, sekurang-kurangnya kita dapat sedikit demi sedikit, dan kita ubah di dalam diri kita ni tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, para pendakwa, para asatizah yang hadir di sini pun tuan-tuan, tugasnya adalah untuk menyampaikan apa yang mereka sampaikan tersebut. Bukanlah tidak semestinya seseorang itu boleh berubah. Tetapi kadang-kadang ada orang yang mendengar saja tetapi ia tidak mengamalkan apa yang ia dengari. Sayanglah. Maka tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, moga-moga bila mana kita mendengar, sekurang-kurangnya kita dapat sedikit demi sedikit, maka tuan-tuan ada perubahan-perubahan terhadap diri kita, kesungguhan untuk kita merubah diri kita. Maka tuan-tuan, sebab itu bila mana ana sebutkan di sini, tidak semestinya seseorang itu mendapat 100%, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat sikit-sikit untuk tujuan, iaitu mengubah diri kita untuk menghala kepada yang lebih baik lagi. Maka bila mana disebutkan tentang dorongan, bila mana disebutkan tentang sokongan di sini tuan-tuan, ada sokongan, mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang suka sokong kita. Mungkin ada di kalangan, ada kalanya sahabat-sahabat kita yang mengkritik kita ataupun mengkondemkan kita. Ada di sekitar kita tuan-tuan. Tetapi yang paling dekat dengan kita, yang boleh memberikan sokongan terhadap diri kita, siapa dia tuan-tuan? Yang paling dekat, isteri kita tuan-tuan.
Isteri sokong kepada suami. Suami sokong kepada isteri. Maka janganlah bila mana seseorang itu, contoh si isteri sentiasa pergi kuliah, contoh dia ada kuliah duha muslimat kan, tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ada kuliah duha muslimat contohnya kan, adanya hari contohnya kan. Maka tuan-tuan tiap-tiap hari pergi, janganlah si suami mengkondemkan isteri. Contoh kadang-kadang dikondemkan apa tuan-tuan, tiap-tiap minggu pergi kuliah duha muslimat. Aku tengok kau tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu pergi kuliah duha muslimat, tapi tak pun berubah-ubah perangai kau ni. Ni contoh tuan-tuan. Kondem. Tak boleh. Maknanya jangan dikondemkan. Maka berikan semangat kepada beliau. Untuk kita ini memberi sokongan dan dorongan. Seperti juga ibaratnya kita juga tuan-tuan. Yang mana kita ni pun sebegitu juga. Iaitu bila mana adanya dorongan dan sokongan daripada isteri untuk apa? Untuk sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketiga-tiga ni tuan-tuan, pegang dengan sebaik-baiknya tuan-tuan. Mudah-mudahan bila mana kita pegang dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan terhadap diri kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan cabaran dan ujian ini. Dan sama-sama kita berusaha dan berikhtiar, dan tidak lupa juga kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, pandangan mata mengikuti saat roh dicabut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar." Apabila roh dicabut, maka pandangan mata mengikutinya. Maknanya di sini tuan-tuan, bila mana roh ini tuan-tuan dicabut oleh malaikat maut, ketika dalam keadaan sakaratul maut, iaitu dalam keadaan sakit mati. Bermulanya daripada mana tadi tuan-tuan? Iaitu daripada kaki. Tarik perlahan-lahan, mata ni akan ikut. Dia duduk mana tuan-tuan? Iaitu malaikat maut ni dia duduk sebelah kanan. Ada duduk sebelah kanan ni tuan-tuan. Kita yang duduk kiri kanan ni tuan-tuan, yang masih hidup ni kita pun tak nampak. Tapi pandangan matanya tuan-tuan, sebab itu pandangan mata dia mengikut satu sampailah habis tuan-tuan. Sampai habis, sampailah ke gargarah, kemudian sampailah ke mana? Sampailah ke hujung umbun-umbunnya tuan-tuan, dia melihat. Maka tuan-tuan, sebab itu bila mana seseorang yang jasadnya tuan-tuan, dia akan melihat keadaan, iaitu dalam keadaan iaitu malaikat maut. Kalau contoh orang itu dalam keadaan yang baik, maka dalam keadaan yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini tuan-tuan dalam keadaan mudah-mudahan iaitu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kadang ada kita lihat orang yang di Islam, tapi mereka ni susah. Dalam keadaan susah, maksudnya tuan-tuan, iaitu dalam keadaan susahnya rohnya keluar. Tetapi kita membacakan ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam surah Yasin kita baca. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Maka tuan-tuan, bukan kadang-kadang kita pun tak boleh nak menyangka seseorang itu. Maksudnya apa? Kita tak boleh prasangka kepada seseorang itu, dia susah, rohnya nak keluar, tapi jangan kita prasangka bahawa mereka itu, ini mesti ada buat salah. Ini mesti ada bela-bela. Tak boleh kita prasangka terhadap seseorang. Kerana apa? Ada kalanya orang yang beriman ni tuan-tuan. Orang yang beriman Allah tunjukkan neraka dulu. Maksudnya Allah tunjukkan dalam keadaan mereka itu dalam keadaan sakaratul maut, sakit mati. Allah tunjukkan neraka tersebut, itulah yang disebabkan bahawa dia dalam keadaan ketakutan. Tetapi pada waktu itu tuan-tuan, malaikat maut mencabut nyawanya dalam keadaan perlahan-lahan. Ada kalanya mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan iaitu nikmat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, bergembiralah kepada mereka. Sebab itu bagi golongan-golongan yang beriman, seperti mana kita telah bicarakan yang lalu, bagaimana
Iaitu disebutkan bahawa iaitu bila mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat maut sampaikan salamku kepada waliullah, maksudnya kepada golongan-golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berbeza tuan-tuan, berbeza malaikat maut maksudnya mukanya maksudnya tuan-tuan iaitu dalam rupanya yang berbeza ketika mencabut orang yang beriman dan golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang sahih menyebutkan innal mayyita awwalu ma yushaqqu basaruhu li ru'yatil mi'raj wa huwa sallamu bainas sama'i wal ardi min zamradatin khadra al ahsan ma ru'ya qattun fazalika hina yamuddu basaruhu ilai. Perkara yang pertama dibukakan kepada penglihatan mata si mayat ialah mi'raj, iaitu tangga antara langit dan bumi yang dibuat daripada zamrud hijau yang sangat elok dan tidak pernah dilihat seumpamanya. Hal yang demikian berlaku tatkala iaitu mayat memanjangkan pandangannya matanya kepadanya. Allahu akbar. Kelebihan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si mati tadi tuan-tuan, iaitu orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Baik, seterusnya memperelok kafan orang mati. Kenapa disebutkan memperelok kafan orang mati tuan-tuan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hatim Al-Hafiz menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsinu akfana mautakum fa innahum yatabahawuna wa yatazawaruna fi kuburihim. Elokkanlah kafan orang mati kerana sesungguhnya mereka bermegah-megah dan kunjung mengunjungi sesama mereka di dalam kubur. Maknanya artinya tuan-tuan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kafan itu elok. Maknanya mereka ini menziarahi di antara satu sama lain. Kita pun tak nampak bagaimana mereka itu ziarah. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sebab itu kalau contoh kita ziarah tuan-tuan, apa perkara pertama yang kita perlu lakukan? Kita beri salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Lalu tepi pun tuan-tuan berilah salam. Walaupun kita tak singgah, tak masuk kan. Lalu tepi kubur, assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum ya ahli diyar. Mereka ini mendengar apa yang kita sampaikan. Doa kita kepada mereka ni tuan-tuan. Kalau contohnya mereka ni tuan-tuan dalam keadaan contoh tengah diseksa tuan-tuan, mudah-mudahan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau contohnya seseorang itu, contoh mereka ni tuan-tuan membacakan ayat, contohnya paling mudah dia baca tiga kul tuan-tuan kan, dibacakan kepada siapa? Iaitu kepada iaitu ahli kubur yang mereka contoh yang mereka ziarah itu tuan-tuan. Allahu akbar, betapa nikmatnya, keringanan mereka, betapa gembiranya mereka itu, iaitu ahli kubur tersebut yang dalam keadaan apa? Dalam keadaan diseksa, kemudian diberhentikan, kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab apa? Iaitu bacaan-bacaan orang yang masih hidup ini tuan-tuan. Mereka itu tuan-tuan, mereka yang berada di dalam kubur, kalau contoh mereka dapat nikmat, alhamdulillah, dapatlah nikmat. Kalau contoh iaitu di kalangan ahli keluarganya yang mengingatinya tuan-tuan, yang mengingati, yang sentiasa ingatkan kepadanya tuan-tuan, lagi-lagilah anak-anaknya tuan-tuan. Allahu akbar. Sebab itu tuan-tuan, ketika mana kita istighfar pun tuan-tuan, ingatkan kepada kedua orang tua kita. Ingatkan, sedekahkan istighfar tersebut kepada siapa? Iaitu kepada ayah kita yang sudah mendahului kita, contohnya tuan-tuan. Bacaan-bacaan tersebut. Maka tuan-tuan, janganlah dikatakan kedekut kita bila mana membaca untuk menyedekahkan, maknanya tuan-tuan bacaan tersebut kepada orang kedua ibu bapa kita tuan-tuan. Sebab itu inilah yang dikatakan bakti, berbakti kepada kedua ibu bapa walaupun mereka sudah pergi. Dia masih hidup ke, masih dah pergi ke tuan-tuan, maka ini dikatakan tuan-tuan. Baik, Ibnu Addi meriwayatkan
daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, elokkanlah kafan orang mati, sesungguhnya mereka itu berziarah di dalam kubur mereka. Yang kedua, seterusnya dalam riwayat Al-Hatib daripada Anas radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang kamu menguruskan saudaranya yang mati, maka elokkanlah kafannya, kerana mereka itu berziarah dalam pakaian kafan mereka. Dalam kitab Al-Manamat, Ibnu Abi Ad-Dunya telah mengemukakan sebuah riwayat dengan katanya, diberitahu kepada kami oleh Yahya bin Salih Abu Hadzi, diberitahu kepada kami oleh Muhammad bin Sulaiman bin Abu Damura Al-Qas, dikhabarkan kepada kami oleh Rashid bin Sa'id bahawasanya seorang lelaki telah kematian isterinya. Maka dalam tidurnya dia bermimpi melihat beberapa orang perempuan, tetapi dilihat isterinya tiada bersama mereka. Lalu bertanyalah dia kepada mereka tentang isterinya. Mereka pun berkata, kamu cuai dalam mengkafankannya, dan kerana itu dia merasa malu untuk keluar bersama kami. Kalau contoh kita lihat tuan-tuan, sekarang alhamdulillah dah ada ukuran-ukuran. Dah ada dah ketetapan-ketetapan untuk mengkafankan berapa panjang, berapa meter kain tersebut tuan-tuan, sehinggalah sampailah kepada kuburan tersebut. Betapa luas. Mungkin ini pada zaman-zaman, iaitu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, bagaimana keadaan mengkafankan mayat tersebut. Kemudian datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu memberitahu tentang kisah tersebut, mimpi tersebut. Dia nampak tak ada wanita tersebut, isterinya tak ada bersama-sama dalam keadaan mimpi tersebut. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah adakah terdapat orang yang dipercayai untuk sampai kepadanya. Lelaki itu datang kepada seorang lelaki Ansar yang hampir mati, iaitu dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit, yang mana lelaki tersebut seorang lelaki Ansar yang boleh dipercayai. Lalu diberitahu kisah isterinya kepada lelaki Ansar itu. Lantas berkatalah lelaki Ansar itu, jika boleh seseorang menyampaikan kepada orang yang telah mati, nescaya aku sanggup untuk menyampaikannya. Dan apabila lelaki Ansar tersebut meninggal dunia, lelaki itu pun membawa 2 helai kain yang dicelup safran, lalu diletakkan bersama kain kafan orang Ansar itu. Pada waktu malamnya, beliau bermimpi melihat perempuan-perempuan tersebut lagi, dan isterinya yang memakai 2 helai kain berwarna kuning, yang dicelup dengan safran tadi tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kalau contohnya kita melihat bagaimana keadaan, iaitu keadaan peristiwa ini berlaku kepada si suami yang isterinya telah meninggal dunia. Sebab itu mereka ni tuan-tuan dalam keadaan apa, iaitu dalam keadaan segan, dalam keadaan malu untuk menziarahi di antara satu sama lain, iaitu roh tadi tuan-tuan, bukan jasad, roh. Menziarahi di antara satu sama lain. Sebab itu tuan-tuan, itu dikatakan kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kadang-kadang ada orang tanya bagaimana keadaan, iaitu yang mana kita ketahui pada awalnya, iaitu roh-roh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diletakkan di mana, iaitu di Baida, iaitu di satu tempat di Illiyin, iaitu di Illiyin yang mana diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada golongan-golongan ahli kubur. Tapi kalau kita lihat ini pula, bagaimana keadaan ini tuan-tuan, iaitu mereka itu boleh menziarahi tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, inilah yang dikatakan ketetapan, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh tuan-tuan, dan mereka itu pun boleh balik. Maksudnya tuan-tuan boleh melihat akan ahli keluarganya. Sebab perkara-perkara gaib ni tuan-tuan, perkara-perkara gaib, maknanya kita ni pun
tidak boleh, maksudnya tuan-tuan, tidak boleh memikirkan dan dengan akal fikiran kita. Kita pun tidak boleh apa tuan-tuan beranggapan sedemikian. Kerana apa? Kerana kita bergantung kepada apa? Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kepercayaan. Ini dikatakan keimanan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan di antara perkara-perkara sam'iyat. Iaitu perkara-perkara sam'iyat, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan kita fikir secara akal logik saja tuan-tuan. Tak boleh. Takkan duduk situ. Takkan duduk situ. Macam-macam akal kita ni tuan-tuan. Sebab itu dia kata kreatif sangat kan. Akal ni tuan-tuan, fikiran kita ni terlampau kreatif sangat. Tetapi sedangkan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kitab Uyun Al-Hikayat, Ibnu Al-Jauzi mengemukakan riwayat dengan sanad daripada Muhammad bin Yusuf Al-Ghuryani. Katanya, seorang perempuan meninggal dunia yang kemudian dilihat anak perempuannya semasa tidur mimpi. Kata perempuan itu kepada anaknya, "Hai anakku, engkau kafankan aku dengan kafan yang sempit. Aku merasa malu dalam kalangan sahabatku. Nanti akan datang seorang perempuan kepada kami pada hari tertentu atau waktu tertentu. Dan aku mempunyai harta di tempat perempuan itu sebanyak 4 dinar. Maka belilah kafan dan kirimlah kepadaku melalui perempuan itu." Kemudian berkatalah anaknya, "Aku tidak tahu bahawa ibuku mempunyai 4 dinar di tempat perempuan yang disebutkan itu. Lalu aku pun mencarinya. Rupa-rupanya ada beberapa dinar seperti yang dikatakannya, sedangkan perempuan yang disebutkannya itu tidak pula mempunyai apa-apa penyakit." Tidak lama kemudian, perempuan tersebut jatuh sakit. Setelah itu datanglah orang kepadanya, Ghuryani, lalu berkata, "Hai Abdullah, apakah pandanganmu tentang cerita ini?" Lantas aku teringat akan hadis yang menyebutkan bahawa orang yang mati berziarah dengan pakaian kain kafan mereka. Aku, Ghuryani, pun berkata, "Belilah kain kafan untuknya." Selepas itu pergilah anak perempuan itu bertemu dengan perempuan yang disebutkan ibunya di dalam mimpi, lalu berkata, "Jika engkau didatangi tanda-tanda akan mati, maka aku hendak mengirimkan sesuatu kepada ibuku. Jadi tolonglah engkau sampaikan kepadanya." Dan apabila tiba saatnya perempuan itu pun mati, maka hari seperti yang disebutkan ibunya, lalu dimasukkan kain kafan yang dibelinya bersama kain kafan perempuan yang mati tersebut. Diselitkan tuan-tuan kain kafan tersebut. Maka setelah itu anak perempuan tersebut bermimpi melihat ibunya yang berkata kepadanya, "Hai anakku, orang itu telah datang kepada aku dan menyampaikan kepadaku kafan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk kamu." Maknanya tuan-tuan, kita pun tak tahu bagaimana dia pakainya, wallahu alam. Kita pun bagaimana keadaan tersebut, wallahu alam. Semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui bagaimana keadaan seseorang itu, walaupun kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kepada seseorang itu atas kematiannya, tetapi kita ini berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah saja yang menentukan. Kadang-kadang mereka itu nak mati kat sini, contoh dia nak mati kat rumah dia, tapi tak mati kat rumahnya, dia mati di tempat lain. Ahli jemaah anak ni tuan-tuan, iaitu di kalangan iaitu di taman anak sendiri, seorang yang lama dikatakan berkhidmat dengan surau tuan-tuan, yang mana tuan-tuan ketika itu pada hari Jumaat yang lalu, mungkin tuan-tuan ada diviralkan tentang gambar tersebut kan. Ada seorang pakcik ni tuan-tuan, lebih kurang dia kata pergi niat dia tuan-tuan pada pagi tersebut, tak nampak tanda-tanda sehat, dalam keadaan sehat, pergi buat visa tuan-tuan, pergi buat visa nak pergi umrah satu keluarga.
bercakap dengan isterinya tuan-tuan nak pergi umrah satu keluarga, dan pada pagi tersebut dia pergi buat apa? Selesaikan pasportnya tuan-tuan. Pergi selesai pasport, lalu dia cakap dengan anaknya tuan-tuan, anaknya yang temannya adalah anak perempuan. Pada waktu tersebut pada hari Jumaat. Kemudian dia pergi solat Jumaat tuan-tuan di masjid iaitu di masjid Al-Akram, Datuk Keramat. Dia pergi solat di sana tuan-tuan. Dia cakap dengan anaknya, lepas solat nanti kita pergi makan nasi ayam duduk sana. Ada duduk sebelah tu tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, tengah dengar khutbah tuan-tuan, pap tombang. Allahu Akbar. Kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan takdir. Takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak meninggal di mana saja Allah nak bagi ni tuan-tuan. Walaupun keinginannya seseorang itu nak meninggal di satu-satu tempat, tapi sekiranya Allah takdirkan di situ, disitulah tempat ajalnya tuan-tuan. Maknanya kalau contoh ada kala ada orang ni tuan-tuan, dia nak meninggal kat rumahnya, tapi tidak diizinkan oleh Allah, tapi dia meninggal di satu-satu tempat. Tetapi keistimewaan maknanya tuan-tuan, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada sedang dia mendengar khutbah, dia meninggal dunia tuan-tuan. Sedang dia melakukan amal ibadah, dia meninggal dunia pada waktu itu. Hari Jumaat pula, Allahu Akbar. Istimewa Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Lepas daripada bulan Ramadan pula, Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Dikatakan amalan, itu dikatakan tuan-tuan, amal ibadah seseorang itu. Ini dikatakan ketentuan qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau contoh kita melihat dalam peperangan Badar tuan-tuan, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki dan diikuti oleh para sahabat. Pada waktu itu para sahabat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tebing lubang pembusan, iaitu dalam peperangan Badar tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama-nama mereka, lalu dia mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, adakah menggembirakan kepada kamu mentaati Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya kami dapati apa yang telah dijanjikan Tuhan kami adalah benar. Sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, wahai Rasulullah, adakah yang Tuhan hamba bercakap dengan jasad yang tidak bernyawa tersebut? Maksudnya apa tuan-tuan? Rasulullah kata apa? Demi jiwa Muhammad di tangannya kamu tidak lebih mendengar daripada apa yang didengar oleh mereka. Maksudnya mereka itu mendengar. Sebab itu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perihal orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang dah mati jangan kita cerita tentang beliau. Maknanya perkara kebaikan, puji dia tak ada masalah. Tapi kalau contoh menceritakan perihal keburukan, na'udzubillah, jangan sesekali tuan-tuan. Disebabkan mereka itu mendengar. Maka tuan-tuan, mereka mendengar tetapi mereka tu tak boleh nak menjawab apa yang kita katakan. Contohnya, kita beri salam kepada ahli kubur tadi tuan-tuan, dia mendengar tapi kita tak boleh nak menjawab tuan-tuan. Umpama begitu juga. Sebab itu membuktikan bahawa bila mana kita melihat bagaimana perjalanan peperangan Badar ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan mereka mengatakan sehinggakan apa, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adakah menggembirakan kepada kamu mentaati Allah dan Rasulnya? Mana menunjukkan adanya di sini tuan-tuan talqin, kan? Menunjukkan tentang adanya talqin yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada, iaitu bagi golongan-golongan yang sudah meninggal dunia. Tetapi maka tuan-tuan, sebab itu bila mana ada talqin untuk peringatan, bukan sahaja orang yang berada di dalam kubur tersebut berada di yang lahat, tetapi peringatan kepada orang yang masih hidup, yang berada. Bukan sebab itu janganlah dikatakan bahawa bila mana mendengar talqin ni, ada yang duduk bawah pokok sana, duduk jauh-jauh, ni pergi duduk jauh-jauh, sedangkan itu peringatan kepada semua
yang berada bersama-sama di dalam iaitu dalam untuk menghantar orang itu yang dalam yang untuk mengkemumikan seseorang itu. Baiklah tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu dulu tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini menjadi pengajaran dan iktibar untuk kita bersama, dan InsyaAllah yang mana tuan-tuan, Tuan Pengerusi ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan sebentar lagi, dan insyaAllah kita akan bertemu di lain masa, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini membawa manfaat untuk kita bersama, dan sama-samalah kita mengambil iktibar dan pengajaran untuk iaitu untuk kesedaran terhadap diri kita, keinsafan terhadap diri kita, walaupun kita ni dah baik tetapi kita nak jadi yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, anak-anak kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkatilah pertemuan kami, pengajian kami pada malam ini. Berikanlah kami kefahaman dalam mempelajari agama-Mu, ya Allah. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Peliharalah keimanan kami, akidah kami, ya Allah, agar kami dapat mengucap kalimah di akhir hayat kami, agar kami dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.